Tuan-tuan tengok, pernah tengok dokumentari tentang wildlife kan, hyena. Babi pula, anjing boleh makan tak? Contoh tak boleh, sudah tentu makan pun tak boleh. Tapi di kalangan ulama di selatan Egypt, tuan-tuan, mereka berpegang pendapat hyena boleh makan. Sebab dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah tadi, ayat 3 kita baca, saya baca tak habis tadi. Salah satu binatang yang kita tak boleh makan adalah dalam hadis Nabi, binatang yang tangkap dengan air tu. Gigi apa? Gigi taring. Okay. Hyena ni kalau tuan-tuan tengok pada dokumentari, dia tak tangkap binatang. Dia makan binatang yang ditangkap oleh binatang lain. Dan dia keluarga anjing. Dia dikata anjing liar. Dalam bahasa Arab, nama dia anjing liar. Dia hyena ni. Sebagian ulama di selatan Egypt, dia kata hyena boleh makan. Sebenarnya hyena tak tangkap dengan gigi taring. Tuan-tuan nak makan hyena? Kalau tuan-tuan tanya orang selatan Egypt, saya pernah kenal orang selatan Egypt, dia kata hyena ni daging dia sweet. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita berpandukan kepada nas Al-Quran, sunnah yang sahih dan perbahasan pada ulama muktabar, berpandukan kepada hujjah yang paling kuat. Okay. Jangan mudah-mudah baca, tengok, oh boleh, berpandukan kepada hujjah. Dan apa yang saya bawa tadi daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatawi Mu'asirah, dia kemukakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi berkenaan dengan 3 perkara yang saya sebut, saya letakkan di sini. Dan saya nak baca beberapa pendek saja apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan beberapa perkara yang disebutkan di sini. Satu yang saya rasa menarik, yang saya nak kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Sebab ini, sekarang ni ulama sebeginilah yang sepatutnya menjadi rujukan kita. Tengok apa yang disebut sini. Dengan demikian, di antara kewajipan seorang ulama ialah memberi kemudahan kepada manusia sedapat mungkin dan memelihara kondisi ataupun suasana zamannya. Inilah metodologi yang saya tempuh dari Yusuf Al-Qaradawi, dia kata, yang memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masalah-masalah praktikal dalam agama. Menurut saya metodologi ini kuat kerana 2 alasan. Pertama, taisir, memberi kemudahan ini, keringanan ini merupakan ruh syariat Islam dan ruh agama ini. Dan Allah telah mengakhiri ayat taharah dengan firman yang saya sebut tadi, ayat tentang taharah dan juga ayat tentang puasa. Dan kedua, dia kata manusia sekarang berada pada zaman yang penuh dengan fitnah, dan orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan memegang bara api. Maka menjadi kewajipan kita, para ulama seperti mereka, untuk membantu orang lain agar mereka melaksanakan dinul Islam ini dan tidak lari daripadanya. Memudahkan mereka bererti mendekatkan mereka kepada din, sedangkan memberatkan sama dengan membuat mereka lari daripadanya. Dan siapa pun yang berlari meninggalkan ad-din, meninggalkan agama, dia akan memikul tanggungjawab yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, inilah ulama yang perlu menjadi rujukan kita. Para ulama yang perlu menjadi rujukan kita, yang dia berpegang teguh dengan agama. Dia tak memudah-mudahkan. Dia kata dia tak payah pakai tudung. Tapi mengikut kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Satu, kita pegang teguh dengan agama ini, dan kita pegang agama ini dengan sifat dia yang mudah. Nah, itu lebih kurang tuan-tuan dan puan pembentangan saya pada malam ini untuk kita sama-sama ingat memperingati. Dan sebelum saya tutup, saya nak sebut 2 perkara. Satu, ingatkan sekali Islam Muslim itu. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, saya sebut di sini awal tadi, I am not here to answer questions about faith, nak bagi hukum kepada tuan-tuan. Saya bukan orang yang layak. Sebab kita sebut tadi, kita bergantung kepada para ulama untuk mengetahui berkenaan dengan hukum agama ini. Okay. Dan kita di sini tuan-tuan dan puan bernasib baik kerana dalam kelas Jumaat yang sebahagian dari kami hadiri, okay, kita membicarakan hal-hal fiqh yang asas. Dan alhamdulillah
syekh yang mengajar kita itu, dia akan mengulangi fiqh ini daripada mula. Sebab bagi ramai orang baru, dia akan mengulangi daripada mula at-taharah, daripada mula. Dan saya sarankan kepada diri saya yang taat ini, daripada tuan-tuan dan puan, untuk kita sama-sama mengikuti kuliah ini. Untuk kita faham apa yang kita buat berpandukan kepada sumber Quran dan Sunnah, mengikut penerangan para ulama muktabar. Dan tuan-tuan akan lihat bahawa bila kita ikut Islam berpandukan kepada sumber-sumber ini, 3 sumber yang saya sebutkan tadi, Islam itu sangat mudah dan sangat praktikal untuk kita amalkan. Sangat praktikal untuk kita amalkan. Jadi saya sarankan, kita mungkin tak boleh buat komitmen untuk hadir setiap minggu, dan dia pun tahu, faham kita dengan belajar. Sebahagian besar tuan-tuan dan puan ini belajar, sibuk dengan kesibukan belajar. Okay. Jadi, tapi seboleh mungkin kita cubalah hadir. Sebab di Malaysia mungkin kita ada banyak kuliah, masjid, merata kita boleh pergi. Tapi di sini mungkin kurang. Alhamdulillah ada, kita cubalah hadir dan diri. Kalau tak boleh selalu pun, sedapat mungkin untuk kita hadir, untuk kita lihat bagaimana Islam ini satu agama yang mudah dan praktikal untuk kita amalkan. Dalam bentuk satu, kita tak mau tinggal syariat agama, pegang teguh syariat agama ini, dan pegang dalam bentuk dia yang asal seperti mana yang disebut dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Supaya kita minta insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita berdoa keazaman kita untuk berpegang kepada agama ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpegang dengan tanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiru fa yaqulu astaghfiru bayna tatabun. Sebelum saya akhiri, minggu depan kuliah Jumaat itu dia akan sebutkan 5 asas berkenaan dengan fiqh, dan perkara itu sangat penting. Itu sangat penting. Jadi sebab bila kita tahu 5 perkara asas itu, tuan-tuan dengar ceramah mana pun, kuliah mana pun, tuan-tuan baca buku mana-mana pun, dah faham asas itu, kita mudah buat ikhtimat. Kita mudah buat. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Kalau ada apa-apa, tak sembang ke apa ke, itu yang mampu saya sebutkan pada malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Haji sebab bagi kita penjelasan tadi. Dan saya rasa saya minta Haji betulkan kalau pemahaman saya ni tak tepat. Sumber kita sebagai orang Islam ni salah satunya adalah Quran. Dan kita tahu mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan setiap ayat yang diturunkan itu hikmahnya, pengajarannya cukup tinggi, dan sehingga kan sampai ini tak ada pun yang boleh mencabar setiap ayat dalam Quran. Bila kita sebut tentang Al-Quran ini, saya rasa seperti juga yang saya amati sepanjang penyampaian Haji tadi, setiap satu yang dibicarakan itu ada hubung kait. Makna kata setiap ayat Quran itu, walaupun ia boleh berdiri dengan sendiri, tetapi untuk memahaminya secara menyeluruh, ayat Quran tidak boleh diambil sepotong demi sepotong. Ia ada kalanya dijelaskan terdahulu ataupun diperjelaskan kemudiannya. Jadi itu betulkan pemahaman saya, walaupun kita kata Islam yang mudah. Rentetan daripada itu, saya tertarik dengan premis permulaan introduction jadi yang menyebut tentang ayat Quran dan juga hadis yang menyarankan perlunya umat Islam ini taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah, ulil amr itu. Rentetan daripada pemahaman saya yang pertama itu, dan soalan saya adalah, apakah kita hanya memahami taat kepada pemerintah itu berdasarkan kepada ayat tersebut, ataupun sebenarnya hakikatnya ayat-ayat terdahulu atau kemudian menjelaskan ataupun mencerahkan lagi pemahaman taat kepada pemerintah itu. Jadi saya mohon kalau boleh Haji jelaskan
apa yang dimaksudkan pemerintah untuk kita sebagai orang Islam ini. Dan yang tiganya adalah dalam keadaan kita hidup mungkin dalam satu suasana yang tak seperti di Malaysia. Ada kalanya kita perlu berusniaga dalam keadaan-keadaan yang kita rasa jauh daripada suasana kita di Malaysia. Contohnya umpamanya